Okay, so saya record. Pelajar jangan record. Kalau tak dia congest. Dia congest. So nanti pelajar ambil dekat ni je. Link saya tu memang ada dekat WhatsApp group kita tu. Awak buka situ memang ada. Saya kalau boleh saya nak upgrade dah tu sikit-sikit. Dah nampak dah saya upgrade. Sebab saya cuti lama minggu ni. Kelantan cuti. Okay. Soalan nombor 10. Kita akan menggunakan kertas graf untuk menjawab soalan ni. Kertas graf memang dia bagi dalam buku soalan tersebut. Okey, kemudian sebelum kita pening-pening buat table ni, kita tengok dahulu soalan bagi dekat kita. Ini soalan bagi. Graf originalnya adalah cubic. Okay, tetapi kita belajar masa tertempat, graf cubic kita boleh linearkan dia. Okay, macam mana nak linearkan dia? Kita kena tukar paksi Y kita menjadi paksi baru, Y per X kuasa 2. Dan paksi X kita kekalkan nilai yang sama. Maksudnya bila pelajar nak buat nanti, jadual pelajar nanti nilai X ada, nilai Y tu tak perlu ada. Okey, contohnya kalau Medan ambil gambar rajah ni sekejap. Medan copy sekejap. Sebab Medan kena menulis tempat lain. Okay, sila-sila masuk. Tak ada masalah, masuk je. Kalau awak nak masuk secara auto, awak guna MOE. Okay, automatic boleh masuk. Okay, so Medan paste dekat sini. Kita ikut je soalan. Soalan minta nilai X. Lepas tu soalan minta kita buat Y. Okay, Y. Ya Allah. Sekejap Saya punya pen pula ni dia tak aktif lah tu kan. Saya adjust. Banyak menulis pada hari ni, so dia kadang-kadang bateri tu dia agak pening sedikit. Tak apa, awak tengok dahulu. Dan kita akan menggunakan bantuan kalkulator. Okey, kita try tukar bateri lain. Okey, so Medan ada sekarang Y. Dia jadi pen yang lama. Kita try tukar plan. Saya buka balik Sorry. Masalah teknikal. Saya dah check tadi tapi tak ada masalah. Okay, harap yang ini boleh menulis lah. Okay, so kita nak buat sekarang, kita try lagi guna pen. Okay, so kita nak ada nilai X. Kemudian katakan saya ada pembaris di sini. Nilai X kita bermula daripada so saya ada juga nilai Y. Okay. So katakan nilai X saya yang pertama ialah 0.1. Nilai yang kedua 0.2. Dia mudah je. 0.3. 0.4, 0.5 dan 0.6. Saya rasa jadual ni memang kena buat lah kot kan. Okey, kemudian nilai Y kita tak payah salin dah. Kita cuma nak nilai Y per dengan X kuasa 2. Okay, Y per dengan X kuasa 2. So awak tengok macam mana Medan nak buat ni. Okay, cara nak masukkan nilai. Okay, perhatikan betul-betul. Okay. So kita ambil kalkulator. Okay, supaya kita tak payah mengira. Kita ambil kalkulator, kita tekan alpha, kita tekan SD dikeluar huruf Y. Per dengan kita ada nilai X kuasa 2. Kita tekan button calculate. Kemudian soalan tanya nilai Y dulu. Nilai Y kita 0.0
82. Kita tekan sama dengan soalan minta nilai X kita 0.1. Sama dengan. So jawapan kita 41/5 kalau nak dalam desimal nilainya ialah 8.2. Nilai tu tulis kat sini 8.2. Okey, kita ambil kalkulator, kita tekan button calculate. Nilai Y yang baru 0.336 sama dengan nilai X yang baru 0.2 sama dengan. Dapat 42/5 tekan SD, 8.4. Kita try satu lagi. Kalau satu ni okey, kita boleh buat kesimpulan untuk yang semua. Okey, kita tekan button calculate 0.774 sama dengan nilai X 0.3 sama dengan. So jawapan kita dalam pecahan Madam tukar jadi perpuluhan 8.6. Jadi Madam dah boleh buat kesimpulan dah. Lepas ni mesti 8.8. Lepas ni mesti 9.0 dan mesti 9.6. Katakan pelajar rasa macam takut-takut je, tak confident je. Okey, kita try nombor last lah, satu lagi. Okey, kita tekan button calculate. Kita masukkan 3.312 sama dengan nilai X 0.6 sama dengan. Jawapan dalam pecahan tekan ni 9.2. Jadi pelajar jangan takut. Boleh buat. So sekarang Madam dah ada dah. Okay, Madam dah ada nilai Y per dengan X kuasa 2 dah ada. Dan nilai X itu sendiri pun dah ada. Okay, so sekarang Madam nak buat dengan skala yang sesuai, dia tak paksa. Skala yang sesuai dia tak paksa seperti latihan sebelum ni. Kedua-dua paksi, kemudian dia suruh Madam lukis garis lurus penyuaian terbaik. Jadi jawapan Madam mungkin tak sama dengan jawapan Syukran, mungkin tak sama dengan jawapan Damia, mungkin tak sama. Antara si A dengan si B tak sama jawapannya. Okay, so Madam nak lukis graf dengan menggunakan kertas graf. Madam dah copy tadi. Okay, Madam letak kat sini. Awak pun nanti akan diberi kertas graf. So Madam ada 0.1 hingga 0.6. Madam bereskan dulu paksi X. Madam bereskan paksi X. Okay, 0 darjah. Ni. Saya harap pen saya nipis. Okay. So kita buat je paksi kita macam tu. Untuk menggambarkan paksi X. Saya mula dari belakang ni lah. 0.6, 0.5, 0.4. Marah cikgu fizik saya mula dari belakang. Tapi saya memang minat macam tu. Oh, Syahidah baru masuk. Welcome Syahidah. So yang ini 0.3, 0.2, 0.1 dan saya boleh guna nilai tu, maksudnya kat sini akan jadi kosong lah. Dan banyak ruang yang saya ada. Itu tujuan yang saya buat ini. Kalau tak pelajar buat ujung dunia sana, nak tulis nilai pun tak boleh, kecil no. Okay, so Madam buat kat situ. Dan paksi Madam tadi dekat paksi X tadi, paksi Y tadi nilai paling tinggi pun 9.2 saja. So Madam mungkin buat sampai 10 lah. Okay. So Madam ada mungkin nilai ni, Madam buat ni. Okay, kita alih sekejap. Okay, so yang ini Madam akan buat sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kertas gerawat memang dia bagi ngam-ngam lah. Awak jangan risau tentang tak cukup ke. Cuma hati-hati sebab awak tak ada kertas gerah tambahan tu kalau tersalah tu. Okey, ini adalah paksi Y per X kuasa 2, bukan paksi Y. Okey, so settle di situ. Tentang melukis paksi.
Pelajar kalau buat lukis graf ni sebenarnya dia takut. Okay, dia takut. Okay, titik yang pertama 0.1, 8.2. 0.1, 8.2. Kena buka besar-besar. 8.2. So, kat sini. Mana pergi? Kat sini. Okay, 8.2 kat situ. Lepas tu semasa, betul ke saya buat kat situ? Salah dah. Sini. Sini sebenarnya. Okey. Kemudian, lepas tu dia akan jadi 8.2, lepas tu dia jadi 8.4. Lepas tu dia jadi 8.6. Lepas tu dia jadi 8.8. Lepas tu dia jadi 9. Lepas tu dia jadi 9.2. Tu titik-titik kita yang ada. Kita ambil pembaris, kita buat garisan penyuaian yang terbaik. Penyuaian yang terbaik. Okey, yang terbaik. Sekejap saya tengok pen saya besar ni. Okey. So, saya cuba guna warna ini. Okey, penyuaian yang terbaik. Jawapan di antara satu sama lain tak kisah. Kalau katakan tak sentuh satu titik pun tak apa. Mungkinlah saya buat titik tu nak buat point tu dia lari ke. Jadi ada kesan jugalah. Tapi katakan pelajar dia macam rasa galat ni, pelik nilai ni, kan? Adjust mulalah. Tadi sepatutnya 6.8 kat sini. Dia adjust balik lah. Okay, supaya dia masuk. Sebab benda boleh bincang. Benda boleh bincang. Kita buat dia dan kita guna pensel kan. Jadi adjust. Okay, sorry. Licin pen saya ni. Okay, so dah dapat dah garisan. Okay, saya buka dulu kepada soalan kat mana rasa tak boleh. Tapi graf kita memang jadi tinggi macam tu lah. Sebab nak buat macam mana memang data kita ikut soalan. Kena guna pembaris. Sebab ni memang daripada lengkung dia nak suruh jadi garis lurus. So memang kena guna pembaris. Okay, so selesai dah. Soalan A. Cikgu nak tanya. Boleh, sila. Tanya kalau macam soalan tu dia bagi contoh soalan, lepas tu dia macam kita tengah lukis graf tu, lepas tu tempat kita plot tu tidak sama, tak boleh nak buat garis dia Kalau tidak sama garis. Dia kalau kita belajar matematik lagi tinggi kan, walaupun satu titik tu tak disentuh, kita panggil dia macam bahasa Inggerisnya kita panggil dia titik terpencil. Maksudnya kita tak boleh ambil kira dia macam pelajar semua elok-elok, tiba-tiba ada satu pelajar tu memang tak nak study. Kita terpaksa panggil dia outlier. Kita abaikan dia. Kita jangan buat masuk dia dalam pengiraan. Kalau kita buat masuk dalam pengiraan kita jadi tak cantik. Kita panggil dalam bidang statistik, kita panggil dia outlier. Macam tadi kan ada macam tekan hand sikit kan. Madam boleh je abaikan. Sebab nanti bila belajar tinggi sikit lagi, dia ada programming yang akan menjadikan dia lurus semula. Tak apa. Tapi sebelum soalan ni ditanya, sebenarnya orang yang buat soalan ni, dia buat garisan dulu, baru dia buat titik sebenarnya. Jadi benda tu sebenarnya sepatutnya akan jadi lurus lah. Macam tadi yang medium tadi kan dia macam, pen medium kan dia tebal sikit kan. Jadi macam dia lari. Jadi medium boleh adjust tu semula biar jadi on point. Bila yang pertama tadi, medium dapati ada satu titik yang dia terkeluar daripada landasan, medium boleh adjust semula. Kalau medium betulkan titik tu sharp pada 8.8 tadi, dia okey je. Kan? Bila medium buat titik medium ni tidak terlalu besar, dia macam on point. Kalau macam mula-mula tadi, medium penyek, macam tu dia macam lari. So kita kena adjust juga benda-benda macam tu. Okay, sebab tu kita guna pensel. Okay. Terima kasih, Madam.
Boleh Okey, so teruskan. Ada tak lagi soalan? Sebab hari ni rasa pelajar ni ramai sebab cuti kot ni. Hujung minggu. Okey, saya teruskan sebab hari ni kita bincang soalan ni je. Kita tak buat lama. Okey, daripada graf cari nilai P dan juga nilai Q. Pelajar dah gelabah mana pula nilai P dan Q soalan ni. Soalan tadi yang mula-mula Madam buat tadi, yang Madam kata dia adalah kubik. Okey, so Madam salin Y sama dengan PX kuasa 3 tambah dengan QX kuasa 2. Okey, sekarang soalan nak cari P dengan Q. Kemudian, Madam tengok tajuk kat sini Y, tetapi dia suruh rujuk graf. Graf kita bukan Y. Jadi kita pun kena ubahlah yang ini. Kita kena ubah supaya biar ada X kuasa 2 tu dulu. Bila saya faktorkan X kuasa 2 ni, tinggal lagi PX. Tinggal lagi Q. Kemudian, X kuasa 2 ni, saya suruh dia pergi ke kiri. Bila dia pergi kiri, kita akan dapat Y per dengan X kuasa 2. Baru kita boleh senyum. Baru jadi paksi. Sama dengan PX tambah dengan Q. Jadi kita dah tersenyum kerana kita dah nampak dia membentuk nilai Y sama dengan MX tambah dengan C. Jadi kalau soalan tanya nilai P, kalau soalan tanya nilai P, P ini sebenarnya nilai kecerunan. Kalau soalan tanya tentang Q, Q ini adalah pintasan paksi Y. Jadi, Madam nak cari nilai Q dahulu. Nilai Q dahulu. Kita rujuk pada graf sebab dia kata daripada graf. Daripada graf, cuba awak tengok nilai dia pintas ni dekat mana. Dekat mana dia pintas ni? Boleh baca tak nilai kat situ? 8. 8. Jadi pintasan paksi Y kita adalah 8. Automatik Q tu 8. So nilai pintasan paksi Y kita adalah 8. So sekarang beres dah kat situ. Saya nak cari pula nilai kecerunan. Nilai P itu merujuk kepada kecerunan dan saya kena ambil nilai yang comel daripada graf ni. Hari tu ada pelajar kata macam mana nak tahu nilai comel ke tidak. Saya ambil nilai kat sini. Comel nilai kat sini. Kerana kalau kita garis lebih paksi Y, saya rasa tak salah. Tak salah sebab tajuk ni okey, tajuk linear programming yang tak boleh. Tajuk ni kalau katakan you nak garis ni lebih. Nak garis ni lebih. Tak apa, tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Untuk tajuk ni betul. So sekarang Madam nak tengok titik warna kuning dulu. Titik warna kuning tu tadi, paksi X dia kalau saya turun ke bawah, dia adalah 0.5. 0.5 dan paksi Y dia tadi comelnya 9. Kemudian Madam nak ambil titik yang ni tadi, yang comel tadi. Koordinatnya ialah 0.8. Jadi bila kita nak cari kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Katakan yang warna kuning ni Madam nak declare dia sebagai 2. Yang warna biru ni Madam nak declare dia sebagai 1 supaya senang nak masuk nilai. Sama dengan 9 tolak 8 per dengan 0.5 tolak 0. Jadi, sekejap. Jadi, kalau kita tak nak congak pun tak ada masalah. Kita tekan je kalkulator ni. Pecahan dulu. Pecahan
9 tolak 8 pun saya pun nak kira kalkulator juga, tak apa 0.5 tolak 0 pun tak apalah kita kira. So dapatlah kecerunannya adalah 2. Jadi nilai yang kita nak cari tadi, nilai M itu 2. Jadi kesimpulan untuk nilai nilai Q 8, nilai P sama dengan 2. Betul tu. Nilai P 2. Okey, Madam buka kepada soalan sebab ni benda yang abstrak. Belum tentu pelajar tangkap apa yang Madam terang ni. Sebab tu pelajar kena tanya. Hari ni memang soalan ni je kita nak buat. Esok kita buat bahagian C. Tapi saya tak study lagi, saya akan study lepas saya study tajuk function. Sebab tajuk function tu sangat besar. Okey, beres Okey, so sekarang saya dah ada, kalau saya masukkan sekarang saya dah ada nilai Y saya yang ori dah jadi P. P kita 2. X kuasa 3. Tambah dengan Q. Q kita 8. X kuasa 2. Kenapa Madam tiba-tiba mencari nilai Y? Sebab soalan suruh jawab soalan C. Dia suruh kita anggarkan nilai Y apabila X 0.73. Jadi, dia nak nilai Y sekarang sama dengan 2. Ini kuasa 3 tambah dengan 8. Yang ini kuasa 2. Nilai X dia 0.73. 0.73. 0.73. Untuk mengelakkan pelajar buat kesalahan menekan kalkulator. Madam cadangkan. Madam cadangkan. Kita tekan 2X kuasa 3 tambah 8X kuasa 2. Kita tekan yang ini. Kemudian kita tekan button calculate. Kita masukkan 0.73 sama dengan. So jawapan kita ialah 5.041. 5.041. Selesai dah lah. Selesai dah kita jawab soalan bahagian B. Sebab bahagian B nak 3 soalan. Semalam dah jawab 1. Dah cukup dah. Saya tak nak buat vektor je. Saya bukan tak nak ajar pelajar vektor ni. Saya tak reti nak elaborate dekat student tu. Kalau student tanya, saya tak reti nak explain. Kira untuk peribadi, yes, boleh. Boleh untuk dapat markah. Tapi nak terang macam tajuk lain tu, saya tak mampu. So, nombor 10 kita dah buat. 9 dah. 8 dah. Kita cuma nak pilih 3 je. So, saya pilih 8, 10, 9. 11 saya tak pilih. Okey, so kita tanya soalan nombor 10 dulu. Kat mana Madam boleh bantu? Soalan nombor 10. Okey,